والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami yang kami jahil. Zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah Tuhan kami, rizkikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sallallahu alaihi. Hendaklah orang yang berkemampuan itu infak daripada kadar kemampuannya. Barang siapa yang dibataskan padanya hak rezekinya, maka hendaklah dia infakkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan individu itu kecuali apa yang telah Allah Taala berikan kepadanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan selepas daripada kesusahan itu banyak kemudahan. Sallallahu alaihi benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Talaq ayat yang ke-7. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ni dan yang lepas dan yang akan datang insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam kuliah kita bulan lepas kita baca ayat ke-6 daripada surah Al-Talaq. Ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala disebut dekat kita tentang hukum bercerai. Dan kita pun masih lagi duduk dalam bicara kita ni masih lagi berkaitan dengan bercerai. Bercerai lagi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala letak undang-undang bila orang tu bercerai. Bila suami isteri itu berpisah, adalah faktor-faktor sebab-sebab tertentu. Allah Subhanahu wa taala letak beberapa garis panduan dan kita kena ikut garis panduan Allah Subhanahu wa taala. Antara garis panduan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita dalam bulan debat yang disebut askinuhun min haythu sakantum min wujdikum. Kita kena sediakan tempat tinggal untuk pihak perempuan yang dicerai. Orang perempuan yang kena cerai itu kita kena bagi tempat tinggal, dan tempat tinggal itu sesuai dengan dia untuk keselesaan dia. Bukan keselesaan kita, keselesaan dia. Sebab ada rumah ni selesa untuk kita, tapi orang perempuan tu tak selesa. Kita kena sediakan rumah ni untuk keselesaan orang perempuan satu. Yang keduanya wala tudaru litudayyiqu alaihinna wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kita mudaratkan mereka untuk mereka jadi susah. Jangan. Bila kita dah cerai tu biar bebas ikutlah jadi apa lepas tu. Kita tak payahlah ungkit balik. Masa zaman laki bini dulu ungkit balik. Dulu mula-mula menikah dulu ingat aku bagi mas kahwin bukan boleh kawan tu padahal cerai dah. Kita jangan ungkit balik. Lepas. Kita tak payah ungkit balik bila lepas. Lebih-lebih lagi ni cerita orang mati. Kita Malaysia sekarang ni cimpeng lah. Orang mati dah, biarlah orang mati. Dia bincang pula orang mati. Kalau kita bincang ke hidup pun kawan tu. Tapi tak tahulah, orang kita ni tak ada sifat maaf kan. Lepas-lepas dah lah. Kita cerita orang kita hidup pula insya-Allah. Anda pun tak faham kenapa lah orang Islam macam tu kan. Tak apalah cerita tu, cerita kita balik lah. Cerita orang tu sampai surah Kahfi. Kita nak sebut ni, orang lepas-lepas tu lepas lah. Cerita orang baru, cerita baru. Bila dah cerai tu, bercerai. Tak payah cerita dah, mungkin orang cerita zaman lelaki bini dulu. Mula-mula menikah dulu. Habis dia okey balik, nak bagi kawan tu sakit hati. Tak boleh kan? Islam tak bagi, bahkan hukum ni adalah haram.
Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut pula berkenaan orang yang mengandung. Orang perempuan yang mengandung bila ditalakkan, iddah dia akan habis apabila dia beranak. Orang perempuan tengah mengandung tu pergi ke hospital. Sebab apa? Sebab dekat-dekat nak beranak. Dia tolak tolak itulah kereta katil orang perempuan ni, orang sakit tu kalau ke hospital. Dia marah kita boleh, bini kita. Marah dia kutuk kita. Ni apa boleh pasal ni dia macam ni. Kata bini beranak ni. Dia kutuk kita kamu ni macam mana tu. Aku dah susah-susah nak untuk kamu ni, tiba-tiba kamu kutuk aku. Berat sangat, ambil ke talak sebenarnya. Talak masa tu juga. Bila talak tu, terkejut dia ni. Kita beranak. Contoh. Terkejut, kita beranak. Beranak tu sebab terkejut kita talak ni. Contoh. Bila kita talak, lepas tu beranak, terus habis iddah. Iddah tu habis iddah. Tak ada iddah. Maknanya dia beranak, lepas tu nak rojok tak boleh. Sebab apa? Habis iddah. Habis iddah bagi orang perempuan mengandung ni adalah beranak. Bila beranak, habislah iddah bagi orang perempuan yang mengandung tadi kan. Kalau Allah Ta'ala ada begitu. Cuma, bila orang perempuan tu mengandung, lepas tu dia akan ada, bila dia beranak, dia ada anak. Jadi anak tu pula, siapa yang nak bagi nafkah? Adakah orang lelaki ni hanya bagi nafkah kepada isteri dia, ataupun dia kena bagi nafkah kepada anak tadi? Jawabnya, Allah Subhanahu wa taala kata, fa'amfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahunna. Kata Allah SWT, kalau kita tak ada orang perempuan ketika dia sedang mengandung, masa dia tengah mengandung tu kita kena bagi nafkah lagi. Yang ini sebelum beranak tu, dia masa tengah mengandung tu kita talak, dalam iddah tu kita kena bagi nafkah kepada orang perempuan yang dalam mengandung tadi. Kita kena bagilah. Keperluan orang mengandung pun dia kena pergi hospital. Keperluan orang mengandung ni kena makan ubat. Keperluan orang mengandung ni kena ada orang pergi hantar. Itu kita semua kena buat lah. Kalau kita tak nak pergi hantar, kita kena cari teksi. Kita kena bagi duit ke teksi tu suruh pergi hantar. Macam tu. Maksudnya, masa orang perempuan sedang mengandung tu, dah talak, tapi dalam jangka tu, nafkah tak menjawab kita lagi. Itu undang-undang Islam kan. Bukan sekarang tu, kalau ada anak pula, kita kena bagi pula nafkah pada anak. Anak tu, anak kita tu. Anak kita, anak dia juga lah. Tapi tanggungjawab bagi makan, bagi pakaian pada anak kita, walaupun dah cerai dah mak tadi tu, tapi tanggungjawab tu tetap pada si bapa. Ini undang-undang Islam. Sebab itu Allah Ta'ala kata, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya menyusu, ni anak menyusu tu kan, fa'atuhunna ujurahunna, kita kena bayar harga susu. Anak isap susu bini kita kena talak lagi. Kita ni cerai, ada bini tu janda kita lah, janda kita. Lepas tu ada anak kecil isap susu. Susu tu hak dia isap daripada janda kita tu, kita kena bayar. Tidak susu free. Tidak susu free. Dia bagi susu tu pun kita kena bayar. Tu undang-undang Islam. Fikir-fikir berat juga. Cerai dia kena fikir balik kan. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala kena bagi. Tiba-tiba dia tak nak bagi susu. Kena bagi susu lain lah. Susu dah selagi ke apa je lah. Kita kena belilah susu, kena bagi. Jadi penat lah, susah lah sikit kan. Gitu. Lepas tu, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Contohlah, bini kita, janda kita cerai. Dia tak nak. Dia minta bayaran tu lebih ke apa tu bilang. Contoh, dia minta bayaran. Kalau ikut kiraan kita, kemampuan kita ni, kalau aku bagi ni dalam sebulan ni 5,600 cukup lah ni. Harga susu kamu cukup. Kalau dia kata tak boleh, kena lari dulu. 6,000 minum. Contoh, sudah jadi beban pada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Bincang dia. Panggil balik ahli perempuan, panggil ahli lelaki, bincang dia hidup. Lepas tu bincang tu bima'rufin dengan secara yang cukup baik. Bincang. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dah ajar beban macam mana pun ada dalam penyelesaian. Antara dalam penyelesaiannya berbincang. Rasa tak boleh nak pergi. Adik lelaki rasa tak boleh jumpa dengan perempuan sebab gaduh. Hantar wakil. Adik lelaki tu hantar wakil, adik perempuan pun hantar wakil. Dalam bahasa sekarang dia panggil puang. Itu bahasa sekarang. Zaman dulu tak ada istilah puang ni. Zaman sekarang ada puang. Kalau dalam bahasa Quran ni dia sebut wakil. Adik lelaki tu hantar wakil, adik perempuan hantar wakil. Bincang dulu. Bincang cara baik lah. Bukan bincang cari gaduh. Sekarang ni hantar puang. Puang semua puang tu nak gaduh. Kongkang bergaduh, kongkang tu ayo. Bila bergaduh, kita bergaduh tak selesai juga. Ini masalah ini lah. Sebab orang hari ini kalau dia berbincang, dia bukan nak cari penyelesaian, bukan kerana ketakwaan pada Allah, tapi dia orang berbincang sebab apa? Sebab duit.
Sebab dia dah pakat dah dengan anak buah mana. Kalau menang ni bayaran ni. Dia kira dapat duit lah. Dia berbincang kerana duit, dia berbincang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ajar, kata Allah, wa'tabiru bainakum bima'rufin. Berbincang tu elok kata Allah. Tiba-tiba kata Allah, wa in ta'asartum saturdiqu lahu ukhra. Orang perempuan kata anak ni aku tak nak bagi susu. Kata dia bini janda kita lagi. Macam mana undang-undang Islam ajar pada kita cari ibu susu lain. Bagi ibu susu lain. Ambil cari ibu mana-mana, suruh dia susu tapi bagi duit dekat ibu tadi. Tu Islam tak ada. Ni cerita ni yang anda sebut ni Quran. Yang kita kupas ni surah Al-Talaq ayat yang ke-6. Itu cerita insya-Allah. Dan ini kita dah kuliah dari bulan lepas, ulang balik. Ini ulang balik sebab Melayu bulan lupa, jadi kita ulang balik lah. Insya-Allah. Hari ini kita masuk ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang berkemampuan itu menafkahkan mengikut kadar kemampuannya, kata Allah. Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut orang lelaki bila bercerai dengan isteri, hak nafkah tu terletak pada si suami. Hak nafkah, hak suami kena bagi pada isteri tu, suami tu kena bagilah tanggungjawab. Kalau dia tak buat tu mungkin dia perlu wajib dia kena buat. Dan kadang-kadang bila suami tu nak bagi nafkah tu bukan nafkah kita dengan dia tu, kita dengan anak kita tu kena kira juga lah. Anak yang bini kita tu kan, anak dengan kita dengan bini dengan dia tu. Jadi kita kena bayar. Dan masa kita nak bayar tu kadang-kadang kemampuan orang lelaki ni tak serupa dengan orang perempuan. Ataupun kemampuan yang ada pada lelaki tu dengan apa yang perempuan tu minta tu tak padan. Tak padan. Tinggi sangat permintaan ni. Padahal kita tak ada kemampuan. Kita ni gaji sebulan ni contoh RM1,500. Cara dia pergi minta tu sebulan sampai RM3,000. Mampu lah belum kau. Contohlah kan. Macam mana nak buat? Tadi kita dah sebut Allah Ta'ala ajar tadi berbincang, salah satu cara lah. Allah Ta'ala sebut pula satu lagi cara. Apa dia? Yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang berkemampuan itu membayar nafkah mengikut kadar kemampuan dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita akan nampaklah yang Islam ni sebenarnya sifat dia adil. Dia kena ambil kira hak di dua belah pihak. Ada lelaki pada hak, ada perempuan pun ada hak. Jadi hak dua belah pihak tu perlu diraih antara satu dengan yang lain. Itu Islam. Ini Quran ajar kepada kita. Ayat ni nombor satu kita boleh kupas. Yang pertama dia sebut pasal infak. Infak ni dia dua. Satu dia panggil infak yang wajib, satu lagi dia panggil infak yang sunat. Infak yang sunat ni dalam bahasa orang yang bagi sedekah. Sedekah derma tu kan. Yang tu dia panggil infak yang sunat. Jadi satu lagi dia panggil infak yang wajib. Infak yang wajib ni pula jadi tiga jenis pula. Ada infak ataupun sedekah yang wajib ni, yang pertama dia panggil zakat. Zakat ni dia panggil infak yang wajib. Zakat itu sendiri itu infak. Walaupun nama berbeza, tapi maksud dia serupa. Infak dengan sedekah. Ada orang tanya, apa beza di antara kalimah sedekah dengan infak? Infak dengan sedekah. Sedekah ni daripada kalimah sedekah. Sedekah ni maknanya benar. Adapun infak daripada kalimah nafaqah. Nafaqah ni maknanya tersembunyi. Itu makna nafaqah. Munafik orang yang menyembunyikan kekufuran, mempamerkan keislaman. Nampak Islam dalam hati dia kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak orang yang menyembunyikan, dia membunyikan sesuatu. Orang yang sedekah ni hati dia benar dengan Tuhan. Maka dia bila dia menderma, dia tunjuk depan orang apa tak ada apa. Dia tak tiru perasaan dia sebab hati dia tak benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun infak ni kita bagi satu bayaran dalam keadaan tertutup. Sebab apa? Sebab kita tahu hati kita tak bagus lagi. Kalau bagi terang-terang nanti takut timbul perasaan dia. Nampak? Itu beza istilah infak dengan istilah sedekah. Orang Melayu kita ni panggil derma. Itu bahasa orang Melayu lah. Ataupun dalam bahasa sekarang pula hak terbaru tabung jihad. Diberi istilah tabung jihad. Masuk ni minta derma dah tu. Gitu. Dan orang lain ni pun kalau minta derma agak mulia sikit. Tapi kalau minta sedekah macam orang berjalan. Ni persepsi orang Melayu bila mendengar kalimah sedekah dengan derma kan. Padahal sedekah ke, derma ke, infak ke, serupa. Infak tu ada infak yang wajib, infak yang sunat. Semua ke sedekah. Ada yang sunat, ada yang wajib. Yang sunat, yang wajib tu zakat antara lain. Apa lagi yang wajib antara lain? Kita dengan
tanggung jawab kita dengan anak kita, nafkah itu nafkah yang wajib. Kita dengan bapa kita, nafkah itu nafkah yang wajib. Sebab itu tidak boleh membayar zakat kepada ibu bapa yang miskin, tak boleh. Ada orang kadang-kadang dia kaya, memang bapa dia miskin, contohlah. Lepas tu bila datang, bila cukup haul, kiraan bulan pusingan tahun dan cukup nisab, maka wajib bayar zakat. Dia dah ada sikit zakat harta ke, zakat bola, zakat apa pun, dia nak bayar zakat. Nak bayar pada siapa? Antaranya fakir miskin. Lepas tu orang fisabilillah. Siapa lagi? Mu'allafatul qulub, orang yang bermuas Islam. Adalah sedarai, dia panggil 8 asnaf pada orang-orang yang layak terima zakat. Antara orang yang dia nak bayar zakat ni adalah orang miskin. Dan dia tengok orang miskin tu orang lain, bapa dia sendiri. Soalan, boleh ke tidak dia bayar zakat kepada bapa ni yang miskin? Jawabnya tak boleh. Sebab bapa dia tu bawah tanggungjawab dia. Bapa dia tu bawah tanggungjawab dia. Bila bawah tanggungjawab dia, dia tak boleh bayar zakat pada bapa dia. Tapi kalau adik-beradik dia miskin, boleh tak bagi zakat? Itu boleh. Sebab adik-beradik bukan tanggungjawab dia. Adik-beradik bukan di bawah tanggungjawab dia. Jadi kalau dia nak bagi zakat pada adik-beradik dia, hukum itu tak boleh. Bagi zakat pada ibu bapa tak boleh. Sebab dah memang wajib kau bagi nafkah pada ibu bapa. Kau nak bagi pula zakat pula pada dia. Itu bagi nak mengelak daripada kewajipan. Nampak? Sebab tu kenapa tak boleh bagi zakat kepada ibu bapa yang miskin? Jawabnya tanggungjawab bagi zakat tu memberi nafkah pada ibu bapa tu hukum adalah wajib. Hukum dia begitu insya-Allah. Tak. Jadi infak apa? Ada infak yang wajib. Di sana ada satu lagi panggil infak yang sunat. Infak sunat macam kita buat ni lah. Datang ustaz dia ceramah-ceramah, dia minta derma. Untuk apa? Untuk nak buat sekolah. Kadang-kadang mari ceramah minta derma. Nak buat apa ni? Untuk nak hantar kepada pelarian-pelarian orang-orang Islam dekat Palestin, di Gaza sebagai contoh. Yang ini kategori derma yang sunat, bukan derma yang wajib. Itu insya-Allah. Dan bila kita sebut pasal infak ni pula, zaman dulu sahabat-sahabat Nabi dulu infak ni hebat. Sahabat Nabi dulu nak banding kita zaman sekarang, segi infak beza. Ada satu kes berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu satu peperangan. Dalam peperangan tersebut, Nabi SAW isytihar kepada para sahabat. Nabi Muhammad SAW kata kepada para sahabat, kalau sesiapa yang ada duit untuk nak infak fisabilillah, bagi duit. Dua orang sahabat. Yang pertama Abu Bakar, seorang lagi nama Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dalam hati dia cakap, dia kata aku ni berasa nak nafkah lebih daripada Abu Bakar. Sebab selalu-selalunya kalau Abu Bakar nafkah lebih daripada aku, hari ni aku nak lebih daripada Abu Bakar. Umar dia cakap dalam hati kecil dia kata. Lepas tu dulu balik, Abu Bakar balik, Umar balik kat Umar. Duduk tak lama, yang mula-mula sekali sampai jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar Al-Khattab. Umar datang berjumpa dengan Nabi SAW, dia bagi harta. Bila bagi harta tu, Nabi SAW bertanya, apa yang kamu telah tinggalkan kepada anak dan isteri kamu? Tanya Nabi SAW pada Umar. Umar kata, aku tinggalkan sebahagian daripada ini. Bermaksud kalau duit ni ada 1,000, 500 bagi ke Rasulullah, bagi ke Islam untuk peperangan, 500 lagi untuk kegunaan anak bini aku. Siapa dia? Umar Khattab. Duk tak lama datang pula seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tak datang, dia kata Rasulullah ni harta kau bilang fisabilillah. Nabi SAW bertanya soalan. Nabi Muhammad tanya, dah kamu apa yang kamu tinggalkan pada anak bini kamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tak tinggal apa-apa, hanya meninggalkan Allah dan Rasul sahaja. Ini hebat infak seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan anak besar dia Abu Bakar dia buat, kita juga buat. Nanti kalau buat macam tu, gaduh lagi bini pula. Dia keluar pergi dekat bank, dia tengok ada orang minta sedekah dekat depan bank kan. Dia tunjuklah dengan dia punya proposal lah, dengan borang lah, apa lah, dia cak jabatan kami Islam lah. Kita cak dia mamak ni, tengok pula mamak tu cara minta derma tu pula, muka kesian kita pula, kesian, dia rasa tak lagi, dia rasa macam dosa, kita rasa macam tu. Contoh ni, dia pergi dekat dalam bank tu, dia tekan, tengok bank ada not, berapa 10,000, dia pun waktu 10,000 dia ambil kau semua. Contoh, ni kenapa buat macam ni? Abu Bakar As-Siddiq nak tiru Abu Bakar As-Siddiq. Banyak orang bergaduh lagi bini. Jadi tak apa-apa pula. Kita kena ingat, infak ni memang baik. Infak ni kita memang kena buat. Tetapi jangan sampai satu tahap datangkan kerosakan yang lain. Jangan. Macam contoh bergaduh lagi bini tu kan. Tak boleh. Ataupun kita nak infak, kadang-kadang infak yang sunat, jangan sampai satu tahap ternapi kewajipan infak yang wajib. Ada juga lagu tu.
Dia nak buat tunai infak yang sunat, tapi ternafik nafkah yang wajib yang dia kena tunaikan. Contoh, orang minta derma untuk nak bagi kepada orang Islam di Palestin. Duit dia tu adalah 10,000, dia ambil 10,000, dia bagi semua, ambil 10,000. Lepas tu anak bini dia terbulu pula dengan Allah. Yang tu dah tak betul tu. Dia nak tunaikan satu infak yang sunat sampai satu tahap ternafik nafkah yang wajib. Tak boleh. Itu tak boleh. Benda tu diharamkan dalam Islam. Ingat ya, kita kena ingat tanggungjawab kita ni bukan yang sunat je, ada yang wajib. Jangan ada penting yang sunat sampai terlupa yang wajib. Dan kaedah Islam mengajar kepada kita bertemu antara wajib dengan sunat, dahulukan yang wajib. Jangan dahulukan yang sunat. Itu kaedah dah. Kita ni duduk semayang hari-hari. Ni kita ni dulu tak semayang. Dulu, masa muda-muda dulu tak pernah semayang. Contoh kan. Lepas tu hari tua-tua ni baru dapat. Alhamdulillah, kena masjid, kena surah. Nak semayang ni, kena bawa balik lah semayang lepas tu. Persoalan dia, mana lagi baik kita semayang solat qabliyah ba'diyah dengan semayang qadha yang lepas. Mana lagi baik? Jawapan yang terbaik, kita dahulukan semayang qadha. Sebab semayang qadha ni semayang yang wajib. Nampak hukum ataupun puasa. Kita ni ada puasa qadha dulu yang tak pernah buat. Ataupun bulan Ramadan tak teraksiden dengan isteri siang hari, contoh. Dan dia ni kena bayar satu kifarat yang wajib dia kena tunaikan, iaitu dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Mana satu dia nak buat? Dia nak puasa 2 bulan berturut-turut ke ataupun dia nak puasa sunat? Jawabnya yang sebetulnya, yang afdalnya, dia kena puasa yang wajib dulu, baru puasa yang sunat. Tetapi kalau dia puasa sunat juga, dia kemudian bukan puasa wajib, puasa dia sah tidak puasa sunat tu? Jawabnya sah. Hukumnya adalah sah. Cuma masalah puasa 6 dia lain sikit lah. Baru ni kan bulan Ramadan, waktu mari bulan Syawal. Ada orang perempuan kadang-kadang tanya soalan. Dia nak puasa 6, tapi dia ni ada puasa qadha. Masa tu nak buat. Dia puasa qadha ni dalam satu hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sendiri melewatkan puasa qadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mahu. Dia pernah melewatkan puasa qadha tu sampai dekat-dekat dengan Ramadan satu lagi. Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad tak mahu. Jadi puasa qadha ni kalau kita nak melewatkan boleh, tak ada masalah apa pun. Tapi kalau kita segerakan dia lagi baiklah. Tapi kalau kita nak lewat boleh. Adapun puasa nak, dia mesti berlaku dalam bulan Syawal sahaja, bulan dia mana boleh. Kita nak puasa nak pada bulan Rejab, mana boleh. Gila, maksud macam tu. Ni puasa Rejab, puasa apa ni? Puasa nak kata dia. Puasa nak apa? Bulan Rejab. Mereka mana hukum kan? Dia tak boleh. Dan puasa nak ni mesti berlaku dalam bulan Syawal. Jadi kalau dia tengok pada kiraan hari yang dia nak berpuasa ni, kalau dia puasa qadha, tak sempat nak puasa nak, sebagai contoh. Jadi macam mana, boleh tak dia nak puasa nak? Hukum puasa nak tu adalah boleh. Dan dia kena qadha puasa tu pada hari yang lain, tak jadi apa-apa masalah pun. Boleh insya-Allah. Sebab puasa qadha ni tak semestinya disegerakan. Ingat, puasa qadha ni tidak semestinya disegerakan. Sembahyang qadha adakah mesti disegerakan? Soalan tu. Kalau sembahyang qadha, yang perlu disegerakan ni adalah sembahyang yang kita tinggal tak lama. Maksudnya kalau kita di subuh sudah lewat, contoh subuh pukul berapa? Contohlah kita letak pukul 6. Contoh sekarang ni pukul 5 lebih kurang macam tu kan. Subuh masuk tak lebih kurang. Kita tak kenal lah mudah-mudahan. Pukul 6 subuh. Hari tu tidur adik-adik sedar-sedar tu pukul 9. Contoh. Ini bukan subuh gajah ni subuh dinosaur ni. Ni bapak gajah ni bos sedar itu subuh itu lewat. Jadi bila dia sedar lewat, macam mana keadaan ni? Boleh tak dia anak pula lewat-lewat dah kita buat lengah-lengah lah, nanti subuh nanti kita qadha. Tak boleh. Dia melengah-lengahkan qadha itu hukumnya adalah haram. Maksud dia sedar, dia kena cepat-cepat ambil wuduk, cepat-cepat sembahyang. Itu hukum dia. Nampak? Hukumnya begitu. Tapi kalau sembahyang 40 tahun, 50 tahun, 20 tahun dulu, yang tu kalau kita nak lengah-lengah pun tak jadi masalah. Yang kita sebut yang kena segera ni puasa sembahyang qadha yang baru saat ni baru kita tinggalkan. Yang tu kita kena qadha dengan segera. Kita ni tak ingat hari tu sembahyang zuhur, tak teringat sembahyang zuhur begitu. Selalunya sembahyang zuhur ni awal waktu. Dan kita ni waktu insya-Allah dekat sekolah di masjid. Alhamdulillah. Kita je lah. Hari tu sibuk ada meeting ke apa ke orang azan kita tak apalah. Pani kita sembahyang dalam pukul 3 habis meeting nanti. Habis meeting minum teh terlupa yang tak sembahyang zuhur lagi. Contoh ni. Lepas tu dua kali-kali orang asar, sembahyang asar, habis sembahyang asar wirid-wirid tengah. Alamak, tak sembahyang zuhur lagi. Lupa, contoh. Bila lupa, macam mana keadaan dia kena qadha balik zuhur dengan segera. Maksudnya cepat-cepat dia kena ambil wuduk, dia kena sembahyang qadha atau sembahyang zuhur. Jadi yang tu sembahyang yang dia telah tinggalkan baru sekejap tadi.
Tapi kalau semuanya hamai puluh-puluh tahun, main bertahun-tahun ni, yang tu tidak semestinya disegerakan. Makanya kalau dia nak qada sembahyang itu berturutan dengan sembahyang fardu boleh. Maksudnya dia sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur dia bangkit pula sembahyang qada zuhur. Contoh kan? Boleh. Lepas dia bangkit sembahyang asar. Lepas sembahyang asar dia bangkit pula untuk qada sembahyang asar. Boleh. Boleh. Dia sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh dia bangkit pula untuk qada sembahyang subuh lepas-lepas. Pun boleh. Hukumnya adalah boleh. Boleh insya-Allah, tak ada apa pun. Cuma ada pesan jangan buat kat masjid lah. Nanti orang perasan. Doa masjid. Yang pertama orang akan kata Pak Haji ni sembahyang ba'da subuh. Masalah tu. Itu satu masalah untuk sembahyang ba'da subuh ke Pak Haji ni. Nanti jadi masalah pula dekat masyarakat yang tengok satu. Ataupun kalau orang tahu dia tak sembahyang ba'da subuh pun orang kata, "Oh, Pak Haji ni bawa akil balik." Kan masalah. Dia jadi masalah. Dia bawa akil balik, bawa kena sembahyang. Jadi masalah lah. Jadi kalau nak tunaikan juga tu, anak cadangkan buat Allah. Dia orang tak perasan. Insya-Allah. Sebab kalau bahasa ni, dia orang Melayu ni kan kekimupan. Orang Melayu kan ada satu istilah ahli mesyuarat tingkap. Ahli mesyuarat tingkap ni istilah yang dibuat oleh Piramli. Dalam filem apa tu kan? Dia ada satu filem yang Piramli buat ahli mesyuarat tingkap. A.R. Compare dengan siapa buat istilah tu. Jadi di istilah ahli mesyuarat tingkap, orang Melayu kan suka mengumpat. Orang Melayu perempuan pula lagi kuat mengumpat. Mengumpat je. Dan memang orang perempuan kan dah suka bercerita. Orang itu sebab itu kalau kita baca balik cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf AS ni cerita dia bila Zulaikha buat dengan Nabi Yusuf, ajak Yusuf zina. Kenapa cerita tu cepat sangat tersebar? Sebab yang tengok kejadian itu adalah orang perempuan. Tu yang apa keliling kelalang, tahu bagi berapa lah. Yang Allah, kalau istana tu dia ada dia punya perempuan-perempuan tu kan. Perempuan-perempuan berapa tahu? Dia pakai apa? Berapa? Dayang Allah, aku ni lemah Melayu. Kan? Dayang-dayang ni orang perempuan keliling pada Zulaikha ni. Dia tengok, start cerita sama dia. Perempuan lah bising satu mesin. Daripada cerita dayang-dayang ni, bising satu mesin cerita Zulaikha ni ajak Yusuf zina. Cerita orang perempuan saya faham. Nampak? Jadi memang kat orang perempuan begitu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dia ada pesan dekat kita. Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, "Istausu an-nisa bil khair." Sentiasalah kamu memberi pesanan-pesanan baik kepada orang perempuan. Sebab apa? Sebab dia diciptakan daripada tulang rusuk laki yang paling bengkok sekali. Yang bila bengkok, kalau kau nak berbetul tak boleh. Kalau berbetul, kasar tak, kamu akan pecahkan dia, kau akan patahkan dia, kata Nabi SAW. Jadi macam mana nak buat? Dia tetap bengkok, tapi kata Nabi, "Istausu an-nisa bil khair." Sentiasalah kamu memberi pesanan-pesanan baik kepada mereka. Pesanan Nabi SAW. Orang perempuan jangan marah ni. Nak cerita ni memang reality. Tak boleh nak marah dah kan. Tak, orang lelaki pun ada kaki perempuan memang ada. Tapi tak berapa ketara. Memang ada juga. Jangan kita duk pada orang perempuan. Orang lelaki tak ada. Tak, orang lelaki pun serupa juga. Tapi orang perempuan tu agak ketara berbanding orang lelaki. Masa Nabi SAW naik Isra Mi'raj, Nabi SAW ni pergi ziarah syurga, ziarah neraka. Nabi Muhammad bila ziarah neraka, ziarah syurga balik di Isra Mi'raj, Nabi Muhammad panggil balik orang perempuan. Dia panggil geng muslimat buat satu ceramah. Ataupun kita sekarang ni panggil kuliah muslimat. Nabi Muhammad sebut ke orang perempuan, ni korang ni beringatlah sikit. Aku pergi Isra Mi'raj, pergi tengok neraka gitu. Ramai sangat orang perempuan, banyak orang lelaki. Orang perempuan pelik, kenapa pula ni Rasulullah SAW Nabi kata masalah orang ni bak lidah ni ada problem. Bak lidah ni ada masalah. Lidah orang ni kadang-kadang bercakap tu suka kutuk suami, kadang-kadang suka mengumpat. Lidah mana lidah disebabkan lidah menyebabkan orang ni ramai sangat di dalam neraka. Pesanan Nabi SAW Jadi benda ni kita kena ambil perhatian sikit lah. Ni bukan kita nak judge orang perempuan tak reti bodoh pula, bukan macam tu maksud kita. Yang kita nak cerita ni pesanan untuk kita dan orang perempuan, mudah-mudahan kita berhati insya-Allah. Begitu insya-Allah. Right. Jadi bila kita nak infak ni kita kena ingat jangan sampai satu tahap menafikan kewajipan lain. Itu kena ingat. Kita nak infak yang sunat ni, nak bagi kepada derma kawan-kawan kita dekat Palestin, kawan-kawan kita dekat Mesir, kawan-kawan kita dekat Syria, kawan-kawan kita dekat Gaza. Nak bagi derma ni, bagi derma sampai tak ada duit, anak kita pula kebulu ke rumah. Ini tak betul. Ini tak betul. Ini bercanggah dengan ajaran Islam. Islam tak ada seperti itu. Insya-Allah gitu. Selain itu apa ni, Dr. Mahmud Sudi. Dan tidak barulah lama dalam 2-3 tahun lepas. Dr. Mahmud Sudi pensyarah UM sekarang mengajar kat UAE kan.
Dia buat satu statement, dia cadangkan kepada orang sekarang ni kalau boleh nak kahwin, satu lagi kahwin, dia panggil kahwin misyar. Dia cadangkan. Kahwin misyar ni satu jenis perkahwinan yang orang perempuan merelakan dirinya tidak diberi nafkah. Orang perempuan tu merelakan dirinya tidak diberi nafkah. Nikah tu boleh ke tidak? Jawabnya nikah tu adalah sah. Boleh. Kahwin misyar ni boleh. Dalam Islam ada ini macam-macam nama nikah timbul. Ada nama nikah misyar, ada nama nikah urfi, ada nikah namanya nikah khitbah. Dalam Sunni baru, kalau masuk Syiah ada satu lagi nikah mut'ah, satu lagi pula. Itu Syiah pula kan. Dan Syiah tu pula dalam dua aliran, satu Imamiyah, satu lagi Zaidiyah. Zaidiyah dengan Imamiyah. Imamiyah satu lagi pula Ismailiyah. Jadi tiga lah. Kalau kita sebut mazhab Syiah popular ni tiga dalam dunia ni. Satu Imamiyah, satu lagi Ismailiyah, yang ketiga Zaidiyah. Imamiyah tu dekat Iran. Yang dekat yang kata Ismailiyah dekat Pakistan. Yang Zaidiyah ni dekat Yaman. Pergi kat Yaman ni kita jaga tipu satu Syiah, nama Syiah Zaidiyah. Dekat Iran tu Ayatullah Al-Khomeini, Ahmad Dinejad, siapa lagi yang baru naik tu kan? Yang apa tu? Rohani apa nama? Kan? Yang baru naik tu ayat tu panggil Syiah Imamiyah. Dia ada pula satu lagi dipanggil Syiah Ismailiyah dekat Pakistan. Syiah Ismailiyah tu pula Syiah Imamiyah dikata kafir. Habis saya salah. Syiah Imamiyah tu dia kata kat Syiah Ismailiyah kat Pakistan tu dia kata tu kafir. Pergi tanya Syiah Ismailiyah pula. Dia kata Imamiyah pula kafir. Habis selesai. Sama-sama pakai kata kafir. Itu cerita. Tu Syiah pula. Yang kita dekat Sunni kat Malaysia ni pula ada satu orang panggil Wahabi. Ada pula baru keluar namanya Ahbash ni lagi kata Wahabi kafir. Hak Wahabi ni pula pergi kata dekat Ahbash tu sesat. Sesat salah. Nak gaduh kat lebih orang Islam kan. Biasa dulu pasal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syiah ni dia ada popular ni tiga lah dalam dunia sekarang. Sebenarnya Syiah banyak. Syiah ni banyak jenis super juga Sunni. Sunni ni banyak jenis. Ada Sunni itu namanya Wahabi, ada Sunni itu namanya Salafi, ada Sunni itu namanya Ahbash, ada Sunni itu namanya Asy'ariyah, ada Sunni itu namanya Maturidiyah. Macam-macam nama. Yang kita ni duk fikir Sunni kita Sunni apa tu lagi? Kita tu sendiri kan. Syiah tu pun dia ada banyak jenis Syiah. Syiah tu jadi Syiah Zaidiyah, jadi Syiah Ismailiyah, jadi Syiah Imamiyah. Ada macam-macam lagi lah Syiah tu, Ja'fari Ar-Rafidiyah macam lah. Cuma yang popular dalam dunia pada hari ini yang sama satu tahap dia orang menguasai kerajaan ni tiga Syiah. Yang pertama Imamiyah, yang kedua Zaidiyah, yang ketiga Ismailiyah. Syiah Ismailiyah popular dekat Pakistan, Syiah Imamiyah dekat Iran, Syiah Zaidiyah ni dekat Yaman. Ni Syiah yang popular lah. Dalam Syiah ni, diorang mengamalkan satu nikah. Namanya nikah mut'ah, kahwin mut'ah. Yang kahwin mut'ah ni dalam mazhab Sunni haram, tak boleh. Kita tak boleh kahwin mut'ah. Apa dia kahwin mut'ah? Kahwin yang ada tarikh expiry date. Kahwin ada tarikh luput. Macam roti tu lah, kita boleh roti tu kan. Apa-apa itu lah habis. Itu nikah dia bagi. Kahwin mut'ah. Atau kalau dalam istilah orang lain terjemahnya, kahwin kontrak. Kahwin tarikh ada tarikh luput lah. Dalam Syiah Imamiyah dekat Iran dengan Syiah Zaidiyah dekat Yaman, kahwin kontrak ni dia kena ada saksi dua orang, laki dengan perempuan. Perempuan tu disebut, aku nikahkan diri aku ni kepada kamu fulan dan fulan dengan mas kahwin dan segala-segala tu selama seminggu contoh. Yang laki kata saya terima nikahnya seminggu cukup, nikah cukup 3 seminggu, automatik terpasang nikah. Dia bagi kahwin mut'ah. Yang tu mengikut aliran Syiah dulu, Syiah Imamiyah dengan Syiah Zaidiyah. Syiah dekat Iran dengan Syiah dekat Yaman. Ada lagi Syiah Ismailiyah dekat Pakistan. Nikah mut'ah saksi pun tak ada. Lain semua serupa tapi saksi-saksi pun tak ada. Yang tu pelik tu. Sebab tu boleh ke Syiah Imamiyah, lagi kata Syiah Ismailiyah tu kafir. Orang masalah tu kan. Ini cerita Syiah. Kita dalam Sunni tidak ada nikah mut'ah, tapi dalam ijtihad ulama pada hari ini keluar 2-3 jenis nikah. Yang pertama dia panggil kahwin urfi. Yang kedua dia panggil kahwin misyar.
nikah al-misyar. Yang ketiga dia panggil kahwin khitbah, nikah al-khitbah. Dan sebenarnya kalau kita fikir balik, orang Malaysia kita dah amal dah, cuma kita tak tahu nama. Kahwin urfi ni kahwin mengikut style mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, wali ni perempuan, bukan bapa. Dalam mazhab kita Syafi'i, Hambali, Maliki, tiga mazhab kan. Dalam tiga mazhab wali ni bapa. Dalam mazhab Hanafi, wali ni bukan bapa, wali tu perempuan tu sendiri wali. Jadi nikah dia dua saksi, perempuan dengan lelaki. Perempuan katalah, aku nikahkan diri aku kepada kamu fulan dan fulan, mas kahwin bla bla bla, tunai. Yang pun lagi saya terima nikah dia. Jadi nikah tu dua saksi. Macam serupa pula dengan kahwin mut'ah tadi. Tak serupa sebab dia tidak ada sebut tarikh luput. Kahwin mut'ah tadi sebut tarikh luput, nampak? Itu cerita kahwin, dia panggil kahwin urfi. Ni ada popular. Anda tahu ni sebab anda punya tesis dekat Azhar dulu tak ada ni, kahwin urfi. Tesis anda ni kahwin urfi ya. Dia kahwin ikut style mazhab Hanafi. Budak-budak mengaji dekat Azhar tu, dia kadang-kadang nak kahwin tengah-tengah belajar, mak bapak tak bagi. Last sekali dia kahwin sama-sama dia. Dia panggil kawan-kawan sama-sama mengaji Azhar ni. Dia panggil kawan seorang, dua orang jadi saksi. Perempuan seorang, lelaki, pengantin lelaki. Yang perempuan sebut, saya nikahkan diri saya pada kamu. Dua orang tengok, sah. Jadi nikah. Dia panggil kahwin urfi. Dekat negara Arab cukup popular. Dekat Malaysia ni tak ada lagi lah. Tapi dekat sana dah cukup popular dekat Azhar. Satu, dia panggil kahwin urfi. Yang kedua dia panggil kahwin khitbah, nikah al-khitbah. Yang orang mari kita popularkan dengan nama kahwin gantung. Kahwin gantung. Kahwin macam dah kahwin tapi tak duduk sekali. Anda dengar khabar wallahu alam, orang bercerita orang Kedah tak faham budaya. Kalau lepas akad nikah, selama mana kawat kenduri tak duduk sekali. Duduk asing lah. Lepas nikah, lepas akad kenduri baru duduk sekali. Sementara dah duduk sekali tu tak boleh duduk. Dia panggil kahwin gantung. Arab panggil nikah al-khitbah. Orang Arab. Jadi sah atau tidak nikah khitbah? Laku boleh. Hukum adalah nikah itu adalah sah. Ada pula satu lagi keluar satu istilah. Dia panggil nikahul misyar. Kahwin misyar. Sebutan ejaan MIS tolak YAR. Misyar. Mim sin ya alif ro. Ada orang tulis misyar, tulis sekali MISYAR. Orang baca misyar. Salah. Bukan misyar. Kalau sebut misyar, nanti misyar Omar terpaling timur. Kenapa sebut nama saya? Dia kata dia kan. Bukan misyar. Misyar sebutan betul Kahwin misyar ni, kita kahwin dengan orang perempuan dan orang perempuan itu merelakan dirinya tidak diberi nafkah. Kita kahwin, perempuan nikah tu cukup dah lah, betul-betul. Dengan pengantin lelaki, pengantin perempuan, sirah, hijab dan qabul saksi dua orang hadir kan. Semua komplit. Cumanya, sebelum kita menikah dengan perempuan tu kata beginilah abang, kamu okey janggut abang lah. Contoh, dia nak kahwin sebab janggut kita je. Orang lain tu tak apa. Duit-duit tak payahlah. Sebab apa? Saya di segi kerja, nak balik dengan abang tu, saya punya duit lagi banyak pada abang tak? Jadi kutuk kita pula. Contoh. Jadi, abang kahwin dengan saya, kira abang suami saya. Lepas tu, nafkah, makan minum tak payah lagi sebab saya dah kaya dah. Nikah tu boleh atau tidak? Nikah tu jadi. Nikah tu jadi dan dibenarkan di dalam Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada tulis benda ni dalam kitab dia, Fatwa Ma'asar. Qaradawi sebut nikah al-misyar ni berlaku sebab merujuk kepada satu kes berlaku pada zaman Nabi berkait dengan seorang muslimah yang bernama Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW. Nabi Muhammad kahwin dengan Saudah ni selepas kematian Khadidah radhiyallahu anha. Bila meninggal Khadidah, Nabi Muhammad kahwin dengan perempuan dan perempuan tu lagi tua daripada Siti Khadijah. Dah lah Nabi kahwin Khadijah, Khadijah tu tua dah. Lepas meninggal dia Khadijah, Nabi kahwin seorang lagi isteri. Dan isteri Nabi yang kedua ni lagi tua daripada Siti Khadijah. Mana lagi tua daripada Nabi. Dah kahwin. Nama Saudah binti Zam'ah, seorang perempuan janda yang suaminya mati dalam peperangan. Jadi Nabi Muhammad tengok kesian, ambil buat bini. Cerita dia Saudah ni. Lepas tu Nabi Muhammad kahwinlah dengan isteri lain lah, antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad ni dia nampak, Saudah ni nampak Nabi Muhammad ni dia dekat sikit dengan Siti Aisyah berbanding bini-bini lain. Dan bila al-mabit, malam bermalam di rumah Saudah binti Zam'ah. Saudah ni banyak benda kena nak bagi pada Nabi sebab dia orang tu. Nak bersetubuh tak boleh dah, orang tu dah nak banding dengan Nabi tu kan. Dan sekali kata macam ni lah, Saudah, aku ni kalau boleh akhirat nanti boleh bagi dengan kamu ya. Aku tak kamu ceraikan aku. Malam bermalam rumah apa jangan datang rumah aku di rumah Siti Aisyah. Tak apalah, yang penting akhirat nanti kita boleh bagi sekali. Cukup. Maknanya dia hadiahkan nafkah dia ni kepada Aisyah.
merelakan dirinya tidak diberi nafkah. Jadi di sinilah menjadi dalil dalam pandangan Datuk Yusuf Al-Qaradawi, nikah al-misyar ni boleh. Kita kahwin orang perempuan tu rela untuk tidak diberi nafkah. Boleh dalam Islam. Hukumnya dibenarkan. Dr. Muhammad Zuhdi cadangkan dalam 3-4 tahun lepas. Sebab apa? Sebab dia tengok ramai sangat Andalusia istilah, ataupun dalam istilah ni disebut sebagai Andartu, anak dara kedua. Dua-dua tak menikah. Umur berapa ni? 40. Tak menikah 40. Kenapa tak menikah? Sibuk dengan kerjaya. Dia kerja lah. Zaman dulu tak timbul sebab orang perempuan dulu tak kerja. Orang sekarang ni orang perempuan kerja. Kita pergi kat universiti, yang ramai tu budak perempuan, budak lelaki. Mak budak lelaki ni pula ramai dekat pusat sereti. Balik pula. Pusat sereti tu lelaki penuh, perempuan pula sikit. Pergi kat universiti tu, perempuan pula ramai, lelaki sikit. Anak saya mana siapa gitu? Ada seorang Pak Haji. Pak Haji ni orang cerita lah, tahap doktor profesor. Dia cerita, Ustaz, zaman saya dulu Ustaz belajar, nak jumpa perempuan dalam universiti sikit sangat. Tapi boleh rasa perubahan cukup ketara. Hari ni pergi universiti, adik lelaki sikit, perempuan dah ramai. Kalau pergi pusat sereti, lelaki pula ramai, perempuan pula sikit. Sebab hebatnya orang lelaki itu. Orang lelaki pula hebat. Cerita dia. Jadi orang sekarang, perempuan dah cerdik, ngaji tinggi-tinggi, PhD kadang-kadang orang perempuan ngaji. PhD, satu tak apa lagi, sampai 3, 4, 8 PhD. Punya cerdik orang perempuan ngaji. Kadang-kadang lebih cerdik pada orang lelaki. Jadi dia punya kerjaya tu kadang-kadang lagi bagus daripada orang lelaki. Dan ada orang perempuan ni kadang dah tua-tua sendiri, tak kahwin, tapi duit dah banyak. Dia kata aku ni kalau boleh ada anak 2-3 orang tak ada, dia ada keturunan. Nak kahwin dengan siapa? Orang pakat-pakat takut nak kahwin dengan dia. Dengan PhD dia, dengan doktor dekat depan, dengan pandai, orang lelaki pula bodoh-bodoh pula tak kerti. Contoh kan? Siapa dia pergi Pinang? Apa yang nak pergi Pinang lah? Tunggi kalau pergi Pinang. Lah sekali perempuan dia macam ni lah, susah sangat. Dia perempuan Pinang lelaki. Tu dia. Tu dia tu. Perempuan pergi jumpa, bapa, abang nak kahwin dengan saya. Perempuan pula tahu. Lelaki tu boleh berdedek pun. Dedek lah Pak Haji tu pun. Siapa tak mahu kata Pak Haji kan? Dia kata lagi dia kata nak kahwin boleh. Aku duit mana ada. Aku korang kaya. Dah nak kahwin sebab nak abang. Nak kahwin dengan abang. Bak gaji apa ni sebulan nafkah. Tak payah. Saya dah kaya dah. Kata perempuan tu. Dia panggil kahwin. Dia panggil kahwin Malaysia. Nampak? Yang mencadangkan siapa dekat Malaysia ni? Dr. Mahmud Sudi. Ada duduk sekejap dalam 3-4 lepas. Dia pernah buat cadangan itu kan. Orang bincang lah sekejap. Anda dengar atau nak ketahui. Sebab apa? Kita pernah bincang tak salah. Masa mana belajar pernah bincang tak? Pasal kahwin Malaysia kan? Cerita dia. Kenapa timbul ni? Isterinya nafkah. Nampak? Nafkah. Okey, kita cerita nafkah tadi tak apalah. Kalau perempuan tu orang kaya, lepas tu kahwin aman-aman. Cerita bercerai pula. Cerita pula. Bercerai. Tanggungjawab memberi nafkah pada si perempuan itu adalah tanggungjawab si lelaki. Cuma, bila kita nak bagi nafkah pada perempuan yang telah ditalak tadi, ada perempuan tu pula buat permohonan sampai lelaki pula sini. Dia nak buat. Cara Allah Ta'ala ajar, berbincang. Dan dalam perbincangan tu, apa yang kamu kena letak asas? Yunfiq zu sa'atin min sa'atin. Bernafkahlah orang yang ada kemampuan mengikut kadar kemampuan dia. Orang perempuan tu jangan tuntut beban-beban sangat. Untuk sampai orang lelaki RM1 kepala jalan seminggu RM1 kalau nak kat kepala. Jangan macam tu. Tak boleh. Kamu pergi tuntut sampai RM1 kawan tu haram. Tak boleh. Sebab apa? Itu membebankan hak satu lagi. Memang kamu ada hak. Dalam sesama lelaki pun ada hak. Jangan nafikan hak ahli orang lelaki. Satu. Contoh naik pula dalam mahkamah. Contoh berbincang sama sendiri tak selesai. Masuk dalam mahkamah. Gaduh pula depan hakim. Contoh. Hakim ni nak letak hukuman macam mana ni? Kena akur dengan tuntutan orang perempuan bulat-bulat. Kata macam mana? Dia kena raih ahli lelaki, dia kena raih ahli perempuan. Okey, kau nak tuntut berapa? Tuntut sekian-sekian duit. Lepas tu yang ahli hakim ni dia pergi cek pula gaji mamat ni sebulan berapa? Macam mana status kehidupan dia? Jadi buatlah hukuman itu berdasarkan pada Al-Quran. Al-yunfiq zu sa'atin min sa'atin. Ni cerita yang kita baca. Nampak? Lihat insya-Allah ni ayat dia insya-Allah. Dan ayat ni juga ulama tafsir sebut ini menjadi dalil bahawasanya nafkah ni, pahala nafkah ni berdasarkan kepada kemampuan. Sebab itu orang kaya infak RM10 dengan orang miskin infak RM10 tak sama pahala dia. Walaupun sama-sama RM10. Orang miskin infak RM10, orang kaya infak RM10, pahala tak sama. Sebab apa? Sebab terasa beban tak sama. Orang kaya infak RM10
rasa beban tu lain. Jadi sebabkan beban tu rasa lain, maka orang kaya infak RM10 dengan orang miskin infak RM10, walaupun nampak nak RM10 tapi pahala tak sama. Pahala tu terletak ke mana? Beban tu rasa macam mana? Itu pahala. Apa dalilnya ni? Yunfiq dzu sa'atin min sa'atin. Infaklah orang yang ada kemampuan tu kadar kemampuan dia, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Boleh insya-Allah. Satu. Baru satu dia masuk ayat ni. Masuk sambungan ayat sikit. Bukan satu ayat, baru suku ayat. Masuk lagi. Okey, sambungan ayat. Allah Taala kata, "Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dikadarkan atasnya rezeki. Rezeki itu adalah kadar yang tak mampu sikit. Maknanya kadar rezeki itu sempit sangat. Contoh kata Allah, "Falyunfiq mimma ataahu Allah." Maka hendaklah dia infakkan dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni menjadi dalil di kalangan ulama-ulama kita menyatakan inilah haram jadi Robin Hood. Ulama tak katalah Robin Hood. Maksudnya kita pergi merompak orang kaya, pergi bagi pada orang miskin. Tak boleh, haram. Faham? Tak boleh jadi Robin Hood. Robin Hood kerja kan gitu. Robin Hood dia kerja dia cari pada orang kaya. Dia orang kaya dia pergi rompak orang kaya. Tapi dia tak ambil apa dia? Dia ambil cari orang miskin, dia bagi duit kepada orang miskin. Nampak macam bagus, tapi tak bagus. Nampak macam bagus, tapi tak bagus. Sebab merompak tu tak betul tu. Nampak kan? Jadi boleh tak kita nak rembat harta orang kaya, nak bagi pada orang miskin, hukumnya adalah haram walaupun niat baik. Nampak? Niat kita baik, niat aku baik ni ustaz, aku tak boleh tengok orang miskin. Takkan tak boleh pun aku nak rembat orang kaya berjuta-juta itu, nak bagi pada orang miskin tak cukup makan ni. Tak boleh. Sebab merompak tu haram. Gitu. Nampak? Jadi tak boleh tu apa dalil ni? Sebab Allah Taala kata mimma ata'allah, daripada apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita ni miskin, adalah duit dalam bank RM1,000 je ada. Kita rasa nak derma RM2, ada malah RM2 tu, sebab tu duit halal. Yang kebanyakan usahakan sendiri. Tapi kalau rasa nak derma RM10,000 padahal ada dalam bank RM1,000 tak cukup, kita rembat tak? Haram. Kita merembat tu jadi haram. Nampak kan? Haram, tak boleh. Satu. Yang kedua, ayat ini juga menjadi dalil kita tak boleh infak duit haram. Duit haram tu tak boleh nak infak. Kita je pergi minta rasuah sebab nak infak, tak boleh. Mana tahu. Mentah-mentah dia jadi ahli majlis. Contoh contoh ni. Contoh ni betul aku ulang banyak kali orang lah dia jadi ahli majlis, kerja dia mengepak. Dia pergi kat kedai mana-mana dia mengepak. Bayarlah kawan. Macam Bapak Samsing dah. Contohlah. Cuma ni Bapak Samsing agak resmi sikit. Contoh, dia ngepak. Duit tu duit haram tau. Betul, duit ngepak tu dia ambil, dia bagi infak orang. Tak boleh. Ataupun orang politik kadang-kadang ni selalu orang politik buat. Kati mana lu fikirlah sendiri. Dia kadang-kadang dia buat satu projek. Dia kata, projek ni kalau nak dapat kena bayar aku. Contoh, dia adalah 10%. Aku boleh bagi projek ke kau tapi 10%. Kalau Piram ni 25%, dia minta 20%. Tapi dia tak ambil duit, dia tak makan ke dia. Dia ambil dia tu apa? Dia pergi cari orang miskin dalam kawasan. Dia pergi cari orang dalam dun ni. Cari orang miskin dalam parlimen dia kan. Dia bagi. Dia ni. Boleh ke tidak? Tak boleh. Hukum adalah haram. Sebab tu dah ada unsur-unsur rasuah dah kat sini tadi kan. Jadi kebab rasuah tu dia haram. Jadi kalau kita buat, hukum adalah haram. Dan tu orang yang terima tu macam mana? Orang terima tu tak apa. Kita yang buat tu haram, dosa. Faham? Duit haram ni, akad yang pertama tu haram. Akad kedua tu tak jadi haram. Maksudnya, macam kita ni, macam bawa di timur sekejap. Berlaku kat Pulau Pinang. Orang pergi kutip duit dia riba. Duit dia riba, duit orang buat toke-toke babi contoh. Dia jual babi tu untuk bayar cukai babi lah apalah, bagi pada kerajaan. Dia ambil duit tu, dia bagi pada orang miskin. Yang berdosa ni kerajaan dengan toke babi. Antara orang kerajaan bagi ke kita tak jadi haram. Faham tak? Sebab orang ni dia tak makan duit haram. Mentang-mentang lah kerajaan tu ambil duit haram, maka kita haram. Tak haram. Yang berdosa tu pihak kerajaan. Sebab akad pertama tu adalah haram, akad kedua tu dah tak jadi haram. Faham tak? Hukum Anda faham juga tu. Ada orang nak debate pula satu lagi, duit riba simpan dalam bank, dapat interest kan. Banyak lah dia punya duit riba. Macam mana nak pakai duit riba ni? Orang pergi bahas panjang. Habis-habis sekali keputusan dia kata, kalau nak bakar tak munasabah duit. Ni bakar duit, tak ada kerja semua tu kan. Jalan paling selamat, kita ambil duit ni, kita buat jamban, kita buat jalan raya untuk penggunaan orang ramai. Kan? Ada cadangan. Benda ni korbawi polis.
Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah bahas ayat ni. Dia pernah bahas masa hukum macam ni. Qaradawi kata yang dikatakan haram ni antara pihak kita dengan bank. Maksudnya duit dalam bank yang banyak tu, duit riba tu, kita kena ambil, kita tak boleh biar dalam bank. Tak boleh. Sebab kalau kita biar dalam bank, kita mengukuhkan bank riba tu. Duit kat situ kuat lagi mamak tu. Lepas tu kita kena ambil. Okey, kita ambil, kita tak boleh makan. Haram, kita haram makan. Bank haram kita simpan biar dalam bank tu. Betul. Lepas tu macam mana? Haram ni antara kita dengan bank. Pihak kita tak haram. Ujar Qaradawi. Sebab apa? Kalau kamu nak ambil, nak bakar, haram juga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Al-innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu adik-beradik setan. Kalau bakar duit, kan dia jadi membazir. Haram. Lepas tu macam mana pula? Dia mesti ada ilmu halal kat situ untuk nak menggunakan duit itu. Jadi dia kata tak haram pada pihak yang ketiga. Ujar Qaradawi. Jadi pada Qaradawi boleh bagi pada badan-badan kebajikan, bagi kepada masjid, boleh kata Qaradawi. Benda ni Qaradawi pernah kupas dalam kitab Fatawa Ma'asar. Baca dalam kitab ni jumpalah. Hujah-hujah dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Haram itu kata Qaradawi antara pihak bank dengan kita saja haram. Kita ambil duit tadi tu, kita pergi buat jalan raya ke buat jamban. Dan nak bagi makan anak minum anak beranak pula, jangan. Haram tu. Tak boleh ni kita ambil. Pihak ketiga haram. Kita bagi makan anak kita. Tak boleh, tak boleh. Sebab itu tanggungjawab kita. Kita bagi pihak yang tak terlibat dengan kita pun. Faham? Untuk penggunaan orang ramai macam tu. Ini pernah dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. InsyaAllah gitu. Right. Jadi itu haram satu. Yang ketiga, daripada ayat Quran ini juga yang Allah Ta'ala sebut, kata Allah, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka infaklah mengikut kadar yang dimampu. Ulama-ulama tafsir sebut itu menandakan rezeki ini betul-betul pemberian Allah. Rezeki ini betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Syekh kerja kuat, duit tak banyak. Ada orang kerja tak kuat, duit tak banyak. Ada. Dulu rumah bayar kaki, tapi duit dalam bank mak kau banyak. Yang seorang ni kerja daripada pagi sampai ke malam, tak ada duit pun. Kadang-kadang ada. Ada orang berduit banyak, hidup pula tak tenang. Ada orang duit tak banyak, hidup pula tenang. Tenang tak tenang pun rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa pun kita kena ingat rezeki itu mimma ata'allah, daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sikap kita? Bersyukur je lah. Dapat sikit bersyukur, dapat banyak pun bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungan ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kata Allah SWT, barang siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hukum Islam ni ajar pada kita tidak ada beban dalam agama. Islam ni tak beban. Yang ada beban-beban ni kita, bukan Islam. Sebab Islam ni mudah. Kadang-kadang orang tanya dekat kita tentang boleh tak ustaz kita nak ikut mazhab orang, boleh contoh. Boleh, tak ada apa pun. Sebab sifat bagi Islam itu tidak membebankan. Itu Islam. Islam tak beban. Ni kadang-kadang kita ni orang Syafi'i. Kita rasa aku nak pakai Syafi'i dulu, kini, selamanya. Boleh. Syafi'i pakai mat. Tak boleh. Sebab kalau kita pergi ke Mekah, duk kawal keliling Kaabah, macam kena batal wuduk. Pergi ambil wuduk. Tak sempat sampai ke Kaabah, sentuh pula batal wuduk. Pulang lagi. Mampu lah nak selesai 7 tawaf tu. Kenapa? 7 tawaf dengan 70 kali wuduk. Mampu. Mampu saya tak tahu itu kan. Dan dia beban tau. Jadi apa masalahnya kalau kita pakai mazhab lain? Kita pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia yang mengatakan sentuh suami isteri tak batal wuduk, sentuh perempuan suku sakak tak batal wuduk dalam mazhab Hanafi. Betul apa hujah yang katakan kita boleh pakai mazhab orang? La yukallifullah illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak membebankan seorang itu melainkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi kalau kita tengok sembahyang kita tu dalam keadaan tak mampu nak berdiri, boleh duduk. Betul tak? Tiba-tiba tak mampu nak duduk, boleh baring, tidur. Baring tau, bukan tidur. Ada orang kata sembahyang sambil tidur. Tidur sembahyang, apa tidur? Tidur. Tidur bukan sembahyang. Yang kita cerita ni sembahyang sambil baring. Itu betul. Baring sama ada baring betul macam tu. Ke ada pun baring ni baring sengking. Dia pakai jam apa? Kita panggil lama-lama kanan kiri ni kan. Baring macam tu. Muka menghadap ke arah kiblat. Kan kita baring terlentang macam tu. Kaki kita menghadap ke arah kiblat, kepala kita pun bantal nampak tinggi sikit. Kalau tu angkat macam menghadap. Tu kan? Lepas tu sembahyang kita tu tangan tekan perut, mata kita tu bergerak macam kita sedang rokok ke, iktidal ke, diam ke, sujud ke. Kalau celak tu, qiyam tu.
Kalau pejam betul-betul tu, sujud dah tu. Kalau pejam sikit-sikit tu, rokok dah tu. Kalau pejam betul-betul tak buka, mati dah tu. Gitu je. Cara sembahyang kan. Maknanya Allah Ta'ala ada bagi kemudahan. Nampak? Kemudahan Allah Ta'ala ada bagi. Kita pergi musafir. Sembahyang 4 boleh jadi. Berasingan digabungkan. Nampak kan? Sembahyang Zuhur dengan Asar berasingan digabung. Isyak dengan Maghrib berasingan digabung. Nampak? Dia panggil jamak. Jamak taqdim, jamak takhir. Qasar sembahyang dalam permusafiran. Ada kemudahan. Kita ni orang sakit. Kaki ni insiden patah, pecah habis, bubur besi. Macam LTV. Kaki pun jadi di sini. Kita tengok, kaki kau macam ada TV. Contoh. Kita pun rasa TV tak menyala, sambung kat kaki kau tu. Menyala TV. Contoh. Kan? Nak gerak payah. Boleh jamak sembahyang. Tak apa. Tapi jamak yang dibenarkan adalah jamak taqdim sahaja. Jamak takhir tak boleh. Jamak sahaja tak qasar. Masa 4 dan 4, 3 dan 4. Faham tak? Qasar tak boleh sebab qasar ni khusus untuk orang musafir. Nampak? Apa lagi kita musafir? Dibenarkan untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita musafir dalam perjalanan sehingga ke RNR, makan tengah hari selama roh makan. Jabatan Agama Islam tak ditangkap sebab musafir. Jabatan Islam tak kata, kau tak puasa. Sorry ya, saya bermusafir. Tangkap Jabatan Islam. Dia tak ditangkap. Sebab apa? Kemudahan. Sebab apa ada kemudahan ini? Sifat bagi Islam kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Kata Allah SWT, Allah Ta'ala tidak akan beban ke seorang itu dengan kadar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Islam. Dan Islam juga mengajar kepada kita bijak, cerdik. Islam ajar tak? Yang ajar jadi bodoh dia kan Islam. Orang kita dia ajar. Islam tak ajar. Orang disebabkan tak cerdik lah. Kadang-kadang Islam yang cerdik jadi tak cerdik. Betul? Kan keluar 2-3 isu 3 hari ni. Antaranya barang naik ni ketentuan Allah. Nampak sangat tak cerdik. Hidup atas muka bumi ni mana boleh lari daripada ketentuan Allah. Anak kuliah dalam ketentuan Allah. Hari ni kuliah di mikrofon ni hidup pun ketentuan Allah. Tengah-tengah kuliah mikrofon ni ketentuan Allah. Betul tak? Apa lagi hidup tak ada lagi pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kena ingat. Kalau kita kata semua ni ketentuan Allah tak dilibatkan dengan usaha ikhtiar kita, itu dah jadi jabariyah. Tu kena ingat ya. Jabariyah. Sejarah umat Islam ni ajaran macam-macam keluar. Dulu ada seorang tu Al-Hasan Al-Basri. Nama tu seorang tabi'in. Alim kabir, ilmu cukup banyak. Ngajar. Ada pula anak murid tak berhati pergi berdebat dengan tu guru. Umpam berdebat. Tak hati dengan tu guru, pergi pasal satu geng. Geng tu pula duduk pula satu geng bincang sama dia. Dia bagi golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah tu pula dia berdebat pula sama-sama dia tajuk pasal qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Berdebat. Daripada geng tu pecah dua pula. Ada satu geng dia panggil Jabariyah, satu geng dia panggil Qadariyah. Yang Jabariyah ni kata apa? Jabariyah kata kita ni hidup tanpa kebun Allah Ta'ala ni semuanya bulat-bulat ke Allah. Tak ada kait dengan kita langsung. Kita duduk jalan Allah Ta'ala tentu. Semua Allah Ta'ala tentu. Kita ni tak ada, kita nak fikir jalan kan. Jadi makan nasi pun mungkin duduk depan nasi lah. Kan. Macam tu Jabariyah. Jadi pula satu lagi panggil Qadariyah. Sebenarnya hidup kita ni, kita bulat-bulat, Tuhan tak terlibat langsung. Lagi kan? Ada pula satu kan? Yang panggil Qadariyah. Yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua-dua elemen ada. Faktor Allah Ta'ala pun ada, faktor usaha ikhtiar kita pun ada. Nampak? Itu baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tu ya, tapi berfaktor dengan faktor kita pun ya juga. Nampak? Kau betul? Ini tak ketentuan Allah. Dia salah ke Allah. Tu berat tu. Tu berat tu. Kalau ada orang cakap macam tu, itu orang panggil pahaman Jabariyah. Pahaman Jabariyah ni terpecah daripada pergaduhan pada zaman dulu berkait dengan satu aliran namanya Mu'tazilah. Tu kena ingat tu. Satu lah. Barang naik ni Syekh, Nabi Muhammad SAW dah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat berjumpa Nabi, Sa'ir lana ya Rasulullah. Buat tetapan harga sikit Rasulullah. Nabi kata aku tak nak tetapkan harga. Sebab apa? Sebab aku memang menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan semua orang ni peniaga-peniaga ni tekan aku. Satu hadis. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW ni pernah melarang kita daripada melakukan monopoli. Monopoli ni haram, monopoli. Kita pergi beli beras ni, kita orang kaya, kita beli beras, keluarnya simpan. Tak nak buat keluar beras. Sampai orang yang susah nak dapat beras, kita buat tekanan. Kalau nak beras, mahalkan. Bila mahal, bawa keluar beras. Contohlah. Monopoli haram, dilarang di dalam Islam. Contoh.
Jadi disebabkan ada pengharaman monopoli, makanya Islam meletak, Nabi Muhammad SAW tidak meletakkan harga, tapi ada hadis mengharamkan monopoli. Sekiranya boleh meletakkan monopoli, meletakkan harga itu pula adalah wajib. Nampak hukum ni? Meletakkan harga itu adalah wajib. Barang naik ni Syekh, banyak faktor. Ada barang naik ni sebab apa? Kebodohan dalam mengurus ekonomi. Satu. Ada orang macam tu, dia tak reti urus ekonomi, barang naik juga. Dan ada juga barang naik ni sebab apa? Sebab ketirisan, rasuah berlaku juga. Dan barang naik juga sebab apa? Sebab monopoli. Barang naik juga kenapa? Sebab ramai sangat kaki rembat. Salah juga. Kaki rembat tu ramai, jadi barang boleh naik. Bila barang naik tu dia ada faktor elemen ilmu manusia, makanya di situ Islam meletakkan adanya penetapan harga. Maka ni kita akan nampak daripada perbincangan ini, kalau barang naik kita serah bulat-bulat pada Allah, itu mengarut. Itu tak pandai. Itu orang ngaji Quran hadis tak habis kita bagi. Kena baca banyak lagi. Kita rekod dia berhenti sikit dalam bab ni, gitu. Satulah. Satu isu. Kita tengok Islam tu yang cerdik, dia tak cerdik sebab tafsiran manusia terhadap Islam tu salah. Satu. Padahal Islam tu sendiri itu sifatnya cerdik. Itulah. Yang kedua itu baru ni. Ada seorang ahli politik kita nak pergi ke satu gereja dekat ahli politik Islam lah, seorang ustaz, doktor pula, mengaji pendidikan Islam, nak pergi buat dialog dengan Kristian dekat satu gereja di Pulau Pinang. Ada pula geng-geng orang-orang Melayu Islam tak berapa cerdik ni buat demonstrasi, tak bagi dialog. Ini salah satu kebagangan tahap gabana. Ini tahap kebagangan tahap maksimum. Anak tak pernah jumpa bangang tahap maksimum kecuali kali ni ada jumpa. Dia boleh halang. Yang halang ni berdialog zaman dulu Quraisy dah. Quraisy dulu cukup halang dia lah. As'ad bin Zurarah, seorang sahabat Nabi, sebelum masuk Islam, dia ni nak pergi dekat Kaabah, nak pergi bawah, seorang orang Quraisy, orang besar Mekah, ahli majlis syura Mekah lah masa tu, mudah-mudah, ataupun esko kerja ahli Mekah pada masa tu, nama Uqbah bin Rabi'ah. Dia kata, aku pesan pada kamu As'ad, kamu jangan dengar ucapan daripada Muhammad nanti. Kau pergi kat Kaabah kena nampak Muhammad, jangan dengar. Kalau dengar kau tu mengaku. Pesanan Uqbah bin Rabi'ah pada As'ad. Quraisy dulu dah tak bagi lah dialog antara agama. Quraisy dulu ada pula Quraisy Melayu. Quraisy Melayu pula tak bagi. Dah sekolah punya manusia. Tak boleh dialog lah, pergi halang tak. Syekh, dialog lah, kan Quran ajar suruh dialog. Ni dengan cerdik ni orang Islam ni dekat Malaysia ni ada orang tak cerdik macam ni tau. Tak cerdik Islam ajar dia lah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Satu ayat Quran ni. Kata kalau Muhammad datangkan hujah kamu, aku datangkan hujah aku. Kalau sekiranya kamu orang benar, maknanya dialog lah. Apa lagi? Quran aja. Kita baca pula surah Al-Imran ayat 50 sampai ayat 60. Satu penceritaan yang Allah Taala cerita bagaimana debat tentang Kristian dan Islam antara Nabi dengan 12 orang patri. Bukan seorang Syekh, 12 lawan satu, 12 habis mungkul dua-dua, 12 orang mungkul. Dia lawan Nabi. Kau lawan Nabi, kau mungkul awak lah. Kita 12 orang patri dilawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Jadi dialog ni lagi-lagi dianjurkan bagus. Dialog. Boleh orang tertentu punya tak cerdik jangan dialog. Waktu guna level Islam apa? Dia tu bukan Islam, tu kamu. Betul tak? Islam ni ada cerdik. Jangan nampak bodoh. Ni bukan Islam. Orang Islam yang cerdik tu. Kita insya-Allah cerdik waktu datang masjid. Alhamdulillah. Tak datang masjid. Tak ada orang macam ni tak datang masjid. Cahaya dalam cakap. Dan jadi macam ni kuliah. Tak dengar ceramah. Tak dengar kalau khutbah tidur. Macam tu. Ini. Kita Alhamdulillah. Orang Islam ni, Islam dah ajar, kita bijak. Cerdik. Dialog kena suburkan lagi. Kalau nak tengok Islam menang, nak tengok Islam kuat, suburkan dialog. Kita akan tengok macam mana orang akan nampak kebenaran Islam. Percaya je. Kalau kita yakin Islam tu benar, kenapa takut nak cerita Islam tu orang? Itu soalannya. Nampak? Kalau kita yakin Islam tu benar, tak perlu takut nak cerita Islam dekat orang. Cerita. Hari ni dia tak terima. Tapi kadang-kadang dia dah mengakui kebenaran Islam. Hati dia tak terima. Kita doa dengan Allah, Allah akan campak hidayah dalam hati. Anak banyak kali jumpa. Ada cerita ni pengalaman pribadi. Jumpa orang Kristian, jumpa budak perempuan murtad masuk Kristian. Pergi cerita Islam bukan dia perempuan dengar. Ustaz betul lah. Tapi hati tak terbuka lagi lah Ustaz. Tak apa permulaan. Maknanya dalam hati dia dah fikir Islam ni betul sebenarnya. Islam memang betul. Tapi aku hati tak terbuka, masa tak tenang lagi dengan Islam. Tak apa permulaan. Tugas kita pula doa pada Allah, biar Allah Taala campak hidayah dalam hati. Itu tugas kita. Nampak? InsyaAllah. Jadi fahamnya Islam ni
Islam ni tidak beban. Islam ni ajar kebijaksanaan. Itu Islam. Kalau nampak ada orang mempamerkan kebodohan, itu bukan Islam. Itu orang Islam yang bodoh. Ingat situ insya-Allah. Saat ini dia bincang ni bukan cerita ni. Masalah ni. Right. Kata Allah SWT di akhir ayat, kata Allah, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan selepas daripada kesusahan itu banyak kemudahan. Allah Ta'ala kata, kau rasa terbebankan, apa tak apa, beban, tapi kau kena selepas daripada beban itu akan ada kebaikan, akan ada kemudahan, cukup banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita duduk dekat satu tempat hujan, nak bergerak jadi susah. Tapi pernah tak kita fikir, selepas daripada hujan selesai itu, udara jadi bersih. Nampak? Sesuatu kemudahan itu tidak akan dirasakan sebagai nikmat kecuali bermula dengan kesusahan. Bila kita rasa susah, dapat satu benda kesenangan. Kesenangan itu terus dirasakan sebagai nikmat sebab bermula dengan kesusahan. Allah Ta'ala bagi apa-apa kesusahan pun kita kena ingat lepas ni akan ada kebaikan. Kita tengok dekat awan kadang-kadang gelap. Kita kena fikir awan tidak sentiasa gelap, satu masa nanti dia akan cerah. Ingat sini. Dan bila cerah, masa tu kita akan dapat nikmat. Ya Allah, nikmatnya cerah ni alam. Nampak? Kalau cerah di hari tak pernah gelap, kita tak pernah fikir tau cerah tu nikmat. Kita tak pernah fikir cerah tu nikmat. Tapi bila cerah tu ada, gelap pun ada, bila datang cerah ni memang nikmat. Bila kita fikir balik tentang gelap tadi. Nampak? Allah Ta'ala dah ajar ni sifat kehidupan manusia. Dan antara kadang-kadang masalah ni berlaku di antara suami dan isteri. Susahnya ustaz, terbeban nak hadapi benda ni. Tak tahu. Allah Ta'ala dah kata dalam Quran. Allah Ta'ala kata di dalam kesusahan itu ada kesenangan yang cukup banyak. Yang paling penting, bersabarlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah hukum Allah Ta'ala dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka jalan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada kita. Yang paling penting kita kena ingat, bukan kemudahan di dunia saja kita dapat, yang kita dapat kemudahan di akhirat. Itu yang boleh kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a ya Allah, ya Tuhan kami rizkikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat wa amalan salihan, dan dan amalan yang saleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami berikan kepada kami kehidupan kami lebih baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab neraka. Wassallallahu ala sayyidina